Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih kepada korang, tak kira lah korang pertama kali ke korang dah lama dah dengarkan kisah seram kat channel Sam Santai ni. Dan kali ni macam biasalah Syafa nak kongsikan dengan korang kisah seram, tapi kali ni lain sikit sebab kisah seram ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber channel Sam Santai, iaitu Mr. K. Dia bukan kongsikan satu kisah tapi dua kisah seram yang dia kongsikan. Dan macam biasalah, sebelum Syafa mula ceritakan kepada korang, kalau korang tak like lagi video ni, korang kena like. Kalau korang tak subscribe lagi channel Sam Santai ni, korang kena subscribe. Okey, untuk kisah yang pertama ni, pengalaman seram Mr. K masa dia pergi memancing dengan kawan dia. Okey, Mr. K ni satu hari dia rasa boring, jadi dia nak ikutlah kawan dia pergi memancing. Kawasan yang kawan Mr. K bawa Mr. K ni pergi ni adalah satu kawasan yang Mr. K tak pernah sampai pun untuk pergi memancing dekat kawasan tu. Tapi walaupun pertama kali sampai dekat kawasan tu, Mr. K ni kata rezeki dia murah lah. Banyak ikan dia dapat. Dalam masa setengah jam tu, bukan kata ikan banyak, besar-besar pula tu Mr. K dapat. Jadi lepas tu orang kata dalam keadaan dah tenang, umpan pun dah orang kata ikan tak makan, Mr. K ni pun berehat lah, duduk dekat belakang bot. Masa tengah duduk kat belakang bot tu, kawan Mr. K ni dia ada dekat depan bot. Dalam keadaan sunyi lengang tu, kawan Mr. K ni tiba-tiba bangun. Lepas tu pegang-pegang menghadap ke arah hutan sambil marah-marah. Cakap, kalau kau berani kau datang sini, aku parang kau. Kau tak nampak apa yang aku pegang ni? Tak tahulah kawan Mr. K ni marah apa. Tapi yang dia menghadap tu ke arah hutan lah. Yang Mr. K ni pun dia malas nak layan. Dia duduk je lah dekat belakang bot tu sambil duduk bersandar. Dia pula tiba-tiba rasa belakang kena tampar. Lepas tu dia tolak, tak ada apa pun. Lepas tu dia macam orang kata masa Mr. K ni duk fikir apa benda yang tampar dia, dia tengok Mr. K nampak. Masa tu laut dah mula bergelora. Orang kata masa tu nak hujan lah, nak ribut. Mr. K ni pun ajak lah kawan dia ni balik. Dan masa nak balik tu hujan betul-betul lebat. Dan orang kata air pun hampir-hampir nak masuk ke dalam bot. Takut bot karam, Mr. K dengan kawan dia ni pun berhentilah dekat pangkalan orang kat tepi-tepi tu. Jadi bila sampai dekat situ, sementara nak tunggu hujan reda, Mr. K ni pun tanyalah dekat kawan dia, kampung apa yang ada dekat kawasan dia pergi memancing tu? Sebab sepanjang Mr. K ada dekat kawasan tu, Mr. K ni dia dengar ada macam perkampungan tu. Dengar macam bunyi kambing, bunyi lembu, macam ada orang duduk dekat situ. Jadi kawan Mr. K cakap lah, yang kawasan tu kawasan hutan, memang tak ada penempatan pun dekat situ. Berbeza apa yang Mr. K dengar dengan kawan Mr. K dengar. Kawan Mr. K ni dengar Pontianak mengilai sepanjang Mr. K memancing dekat kawasan tu. Dan bila dah makin lama, Pontianak ataupun kawasan tu, Pontianak mula nak mengganggu kan. Itu yang kawan Mr. K ni bangun nak mengamuk tu. Jadi sebenarnya kawan Mr. K ni, dia ajak Mr. K pergi memancing dekat kawasan tu sebab kononnya Mr. K ni rajin pergi surau, rajin azan dekat surau, rajin berjemaah. Jadi bila dia kawan Mr. K bawa Mr. K pergi ke kawasan tu, kiranya makhluk dekat kawasan tu takut lah. Dan apa yang Mr. K bagi tahu, kawasan yang Mr. K pergi memancing ni adalah satu kawasan yang kalau ada yang pergi memancing dekat situ, memang akan kena usik dengan penghuni dekat kawasan tu. Dan dah memandangkan Syafa sebut pasal Pontianak ni, Syafa nak kongsikan lah kepada korang perbezaan di antara Pontianak dan juga langsui. Sebab baru-baru ni ada juga yang minta kat Syafa untuk kongsikan kisah langsui. Kisah langsui ni memang susah sikit lah nak dapat, sebab kebanyakan kisah semuanya Pontianak. Sebab kita ni orang kata bila dengar mengilai pun Pontianak, dengar suara perempuan menyanyi pun Pontianak juga. Okey, Pontianak dan langsui ni penampilan dia sama. Dan kepercayaan orang Melayu dulu-dulu, Pontianak ni berasal daripada wanita yang meninggal dunia selepas melahirkan anak. Manakala langsui ni pula adalah wanita yang meninggal semasa berpantang ataupun ketika dalam keadaan meroyan. Dan langsui ni dia suka berada dekat atas pokok, dan Pontianak ni dia ada kat bawah. Pontianak ni dia suka mengilai, dan langsui ni pula dia suka menyanyi dulu. Lepas tu baru dia ketawa. Itu
perbezaan dia di antara pontianak dan juga langsui. Ada yang cakap pontianak ni suka mengusik manusia, langsui ni tidak. Jadi dah orang kata dah nama pun makhluk halus. Jadi tak kira lah langsui ke pontianak ke, kedua-duanya memang suka mengganggu manusia, terutama sekali manusia yang jenis tahap takut dia tu sangat-sangat tinggi. Jadi macam Syafa pesan sebelum ni, tahap takut dan tahap berani kita ni kena seimbang. Okey, kita terus sahaja ke kisah yang kedua. Tapi Syafa rasa Syafa tiba-tiba teringat satu kisah bila sebut pasal pontianak ni. Dulu Syafa ada seorang kawan lah. Kawan Syafa ni orang Sabah. Okey, dia mengandung tau masa tu. Baru lagi dalam 2 bulan. Jadi dia pergi kedai dengan suami dia. Biasa dia pergi kedai tu, dia terjumpa ataupun terserempak lah dengan seorang nenek. Nenek ni orang kata orang kampung dia jugalah. Masa kawan Syafa ni mengandung, dia tak bagi tahu dekat siapa pun sebab baru lagi kan 2 bulan. Tiba-tiba kan nenek yang dia jumpa dekat kedai tu kan cakap dekat suami kawan Syafa, bini kau mengandung ke? Okay, dalam logat Sabah lah. Malam tu kawan Syafa bagi tahu, dia balik, dia tidur, dia mimpi ada pontianak datang dekat dengan dia. Dan lepas dia mimpi pontianak tu, kawan Syafa pun gugur. Tapi Alhamdulillah lah, lepas setahun dia dah dapat anak dan sekarang dah 3 orang dah anak dia. Itu antara perkongsian lah yang boleh sebut pasal pontianak ni. Tiba-tiba Syafa teringat kisah kawan Syafa. Okey, Syafa nak kongsikan kepada korang kisah yang kedua, yang Mr. K kongsikan, iaitu kisah masa Mr. K ni pergi mendekut. Apa yang Mr. K bagi tahu, mendekut burung ni adalah orang kata agak berhantu lah. Okey, kisah dia, Mr. K ni dia pergi mendekut dekat kawasan lapang. Kiranya ada kawasan hutan dekat je dengan rumah Mr. K. Mr. K ni dia pergi dengan orang yang sama lah, yang dia pergi memancing tu. Dan dia pergi 3 orang. Masa tu tengah malam lah, nak pergi orang kata memikat burung ni waktu malam. Dia ada satu alat lah. Alat tu dibuat daripada buluh. So daripada irama tu, irama orang kata bunyi yang keluar daripada alat yang macam buluh tu, digunakan macam seruling tu, itu yang orang kata memikat burung. Okay. Kawan Mr. K dia mula dulu. Lepas tu kawan akhirnya macam adik kepada kawan Mr. K. Kemudian sampailah giliran Mr. K pula lah. Selalunya orang berdekut ni ada 2 kaedah. Satu pakai keset, satu lagi pakai secara tu lah, yang macam seruling tu. Mr. K ni dia kata dia semput. Kan dia semput, irama yang keluar daripada alat yang digunakan untuk mendekut tu memang lain lah. Tapi Mr. K ni dia tetap terus orang kata mendekut juga burung. Tak semena-mena dalam keadaan yang orang kata sunyi tu, dengar macam ada dahan pokok yang besar patah. Jadi masing-masing masa tu cuak lah. Terus ajak balik. Okay. Esok pagi tu, kira macam tengah hari tu, Mr. K dengan kawan-kawan dia yang semalam pergi mendekut tu, pergi balik dekat kawasan tu nak tengok pokok mana yang tumbang. Mr. K cakap, Mr. K bagi tahu, yang dahan yang patah tu pokok rambutan. Kan pokok rambutan ni orang kata dahan yang liat lah. Kalau kata dahan tak liat mudah patah, memang kalau kata orang ambil pokok ambil panjat, ambil rambutan ni memang jatuh lah. Dan dahan pokok rambutan yang patah tu besar dengan budak berapa tahun, macam 10 tahun macam tu. Mustahil nak bunyi dalam orang kata bunyi kuat macam dahan pokok yang besar yang patah. Jadi Mr. K bagi tahu daripada pengalaman orang lama yang berdekut burung ni, dia bagi tahu ada satu hantu yang akan bertenggek dekat atas pokok yang dikenali sebagai hantu selubung. Tak tahulah hantu selubung ni macam mana, sebab dalam kepercayaan orang Melayu, mistik orang Melayu ni ada bukan kata 5-6 macam pontianak, pocong, langsui apa semua ni adalah yang popular. Tapi sebenarnya dalam dunia mistik orang Melayu ni ada lebih kurang 100 jenis hantu. Jadi barulah Syafa tahu rupa-rupanya mendekut ni, kalau salah mendekut, irama lain yang keluar, lain yang dipikat, lain yang datang. Jadi kiranya hantu yang berselubung tu dia dah lama dah memahati. Kiranya dia nak bagi tahu sebenarnya kepada Mr. K dengan kawan-kawan dia yang dia berada dekat kawasan tu
Jadi dia patahkan dah hantu, nak bagi tahu bahawa dia berada dekat kawasan tu. Okey, setakat ini sahajalah perkongsian daripada Syafa kepada korang yang adalah nak kongsikan kisah seram. Korang boleh aja PM Syafa dekat Insta ataupun dekat Facebook. Okey, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada Syafa sendiri. Sampai kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Syafa mendoakan korang semua yang tengah tengok Syafa sekarang ni sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan dan juga rezeki korang dipermudahkan. Assalamualaikum.